Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita bertemu lagi dalam mata pelajaran sejarah bersama dengan Cikgu Iran. Baik, sebelum cikgu teruskan video ini, cikgu harap murid-murid like dan subscribe ruangan cikgu. Dan bagi mereka yang dah subscribe, cikgu ucapkan terima kasih. Baiklah. Hari ini kita akan belajar tajuk 4.3 ciri-ciri tamadun awal dunia. Sebelum ini, kita sudah pun lihat tajuk 4.1 atau SP 4.1.1 definisi tamadun, tajuk 4.2 atau SP 4.1.2 konsep tamadun dari perspektif Barat dan Islam. Dan hari ini kamu semua akan belajar ciri-ciri tamadun awal dunia dalam SP 4.1.3. Objektif pembelajaran. 1. Murid dapat menjelaskan 4 ciri-ciri tamadun awal dunia. 2. Murid dapat menyenaraikan 3 ciri-ciri kepemimpinan pemimpin tamadun awal dunia. Murid-murid, cikgu harap kamu semua sudah pun membuka tajuk 4.3 dan bagi mereka yang tak ada buku teks, bolehlah rujuk nota yang cikgu sudah pun muat naik dalam grup WhatsApp kamu. Jadi, kita semua sedia maklum bahawa tamadun awal dunia telah muncul di lembangan sungai. Ada 4 lembangan sungai yang kamu semua mesti tahu. 1. Tamadun Tigris dan Euphrates di tamadun Mesopotamia. 2. Sungai Nil di tamadun Mesir. 3. Sungai Indus di tamadun Indus. 4. Sungai Huanghe atau Sungai Kuning di tamadun Huanghe. Sebelum cikgu lanjutkan perbincangan kita pada hari ini, cikgu nak semua kamu catat reminder atau peringatan supaya kamu dapat ingat pembelajaran kita hari ini. Okey, reminder. Pak Pandir pergi beli spot toto, pulang kena tag OS. Cikgu ulang, Pak Pandir pergi beli spot toto, pulang kena tag OS. Baiklah, kita lihat dulu senarai ciri-ciri tamadun awal dunia. 1. Pertanian dan perdagangan. 2. Pembentukan bandar. 3. Sistem pemerintahan. 4. Teknologi. 5. Organisasi sosial. 6. Pengkhususan kerja. 7. Tulisan. 8. Agama dan kepercayaan. 9. Kesusasteraan dan kebudayaan. Jadi ada 9 ciri-ciri yang murid perlu ingat dan faham. Baiklah, kita tengok ciri yang pertama. Kita sedia maklum bahawa pertanian sememangnya sudah bermula dari zaman Neolitik lagi. Okey, so kegiatan pertanian ini telah menyebabkan berlakunya kehidupan masyarakat lebih kompleks. Okey, kalau kita tengok dengan adanya pertanian ini di tamadun awal dunia, kehidupan manusia pada tamadun awal ini sudah mula mengalami satu perubahan. Okey, dan pertanian ini berlaku disebabkan tamadun-tamadun awal
Dia wujud di lembangan sungai, iaitu di sungai Tigris, ya, di sungai Nil, dan di sungai Indus, dan seterusnya di sungai Huanghe. Baiklah, jadi kegiatan pertanian, kegiatan pertanian ini mendorong perkembangan kehidupan masyarakat, ya. Jadi kegiatan pertanian berkembang kerana penciptaan pelbagai peralatan, pembinaan saliran, pembinaan kincir angin, dan pembinaan teres. Perkembangan kegiatan pertanian membawa kepada kewujudan kegiatan perdagangan. Perdagangan terbahagi pula kepada dua bentuk: perdagangan tempatan, perdagangan jarak jauh atau PJJ. Ya, okey. Perdagangan antara masyarakat Sumer, SUMER, ya, dengan Mesir, dan satu lagi Sumer dengan Mohenjo-daro. Itu merupakan perdagangan PJJ lah, perdagangan antarabangsa ataupun jarak jauh. Okey, sekarang kita tengok ciri yang kedua, sistem pemerintahan. Kerajaan dibentuk untuk menguruskan pemerintahan di kota. Pada peringkat awal, pendeta mengetuai pemerintahan negara kota. Kemudian peranan pemerintah diambil alih oleh raja. Raja dibantu oleh pegawai dari golongan bangsawan dan pendeta menguruskan negara kota. Undang-undang dibentuk bagi membantu urusan pentadbiran negara. Okey, kita masuk ciri yang ketiga, pembentukan bandar. Pertempatan kekal dibina kesan daripada perkembangan dalam bidang pertanian, dan kita pun maklum masyarakat prasejarah pada peringkat awal manusia pada zaman Paleolitik dan Mesolitik, mereka hidup secara pindah randah atau nomad. Tapi keadaan telah berubah. Sebaik saja pada zaman Neolitik, di mana manusia sudah mula hidup kekal sebab mereka sudah pun membuat aktiviti pertanian. Jadi pertempatan kekal ini bermula kewujudan daripada sebuah kampung kecil. Kampung-kampung disatukan untuk membentuk bandar. Okey, jadi sekarang kita fokus dan masih dalam ciri yang sama, ciri-ciri bandar, ya. Apa ciri-ciri bandar dalam sesebuah tamadun? Jadi sebuah bandar mesti ada pelan susun atur, pertempatan yang kemas. Okey. Jadi yang seterusnya, kemudahan prasarana yang sistematik, pembinaan sistem perparitan dan sempadan, ya. Okey, seterusnya pembinaan kota sebagai perlindungan dan sempadan. Okey, kita masih lagi dalam ciri-ciri bandar. Seterusnya ciri bandar adalah bandar menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi dan kebudayaan. Ciri seterusnya, bandar berkembang menjadi institusi sosial dan ekonomi, menjadi asas kepada kelahiran tamadun awal dunia. Bandar pertama, okey, kita tengok contoh-contoh bandar pertama yang wujud di dunia. Okey, yang pertama Uruk, Memphis, Mohenjo-daro dan Anyang. Okey, kita masuk ciri seterusnya, ciri-ciri tamadun awal yang keempat, pengkhususan pekerjaan. Okey, pengkhususan pekerjaan ini bermaksud setiap orang menumpukan dalam satu-satu pekerjaan sahaja. Sebagai contoh kita lihat di sini. Okey, berlakunya pengkhususan kerja ini adalah sebabkan peningkatan jumlah penduduk, jumlah penduduk kepada dalam pengkhususan pertanian, Okey, pengkhususan pekerjaan dilakukan oleh golongan. Okey, contoh-contohnya adalah pegawai dalam bidang pentadbiran. Okey, seterusnya pengutip cukai,
jurutera yang mengawal sistem pengairan sungai, ya. Okey, tentera. Okey, semua tahu kan tentera? Okey, petani, artisan yang melakukan kerja untuk mengukir, menempa besi dan tembikar. Pedagang dan saudagar. Okey, sekarang kita masuk ciri yang kelima, teknologi. Masyarakat tamadun awal mempunyai kemahiran dalam bidang teknologi, ya. Tapi hari ini dalam bidang teknologi ini semakin berkembang. Okey, so kemahiran ini berjaya menghasilkan penciptaan barangan dan monumen serta hasil pertukangan yang memberi keselesaan kepada masyarakat. Jadi tamadun Mesopotamia, kita tengok di situ, tamadun Mesopotamia terkenal dengan tamadun tergantung Babylon, ya. Okey, jadi tamadun Mesir purba terkenal dengan pembinaan piramid dan Sphinx, ya. Jadi tamadun Indus terkenal dengan pembinaan negara kota Mohenjo-daro, ya. Yang ini kita akan lihat dalam bab 5 nanti, ya, lebih detail, ya. Okey. Teknologi dalam pembuatan pula kita tengok ada logam, tembaga, gangsa dan besi, ya. Menghasilkan peralatan seperti bajak untuk pertanian, ya. Penciptaan roda, ya. Membantu penggunaan kereta kuda dan kereta lembu untuk mengangkut hasil pertanian dan perhubungan penduduk, ya. Tak macam hari ini kita dah ada kereta api, tak ada LRT, ada MRT, ada macam-macam, ya. Orang dulu dia pakai kereta kuda. Organisasi sosial. Ciri yang keenam iaitu organisasi sosial. Kemunculan institusi dan golongan pekerja telah mewujudkan kelas sosial dalam Mesir purba, ya. Okey, so jenis pekerjaan yang kita tengok situ, pengaruh dan kekayaan menjadi asas kepada kelas sosial seseorang. Lagi kaya, lagi berharta, lagi tinggilah status dia. Okey, golongan yang menduduki lapisan tertinggi terdiri daripada pemerintah, Firaun, golongan agama dan golongan bangsawan. Golongan dalam lapisan kedua ialah saudagar dan artisan. Kelas ketiga ialah golongan petani dan pekerja tidak berkemahiran, ya. Okey, golongan yang kedudukan yang paling bawah atau rendah dalam piramid sosial ialah masyarakat hamba perang dan hamba yang dijual. Okey, kita tengok susunan struktur sosial pada zaman Mesir purba secara ringkas, dan ini kita akan lihat lebih lanjut dalam bab 5 nanti, ya. Okey, Firaun. Bawah Firaun ada wazir, pegawai kanan, golongan agama dan bangsawan, golongan penyalin, penulis, artisan, berkemahiran dan karyawan, petani dan buruh, pembantu rumah dan hamba. Okey. Sekarang kita masuk ciri yang ketujuh, tulisan dan penyimpanan rekod. Budak pelajar-pelajar hari ini, kalau cikgu suruh salin nota, dah mula merungut. Jadi kita kena buat sistem filing yang betul. Tengok orang dulu, mereka tak ada komputer, tak ada apa, tapi mereka boleh menyimpan rekod. Okey, jadi penciptaan tulisan penting bagi membezakan kehidupan zaman prasejarah dan sejarah. Zaman prasejarah kamu dah tahu kan, ada zaman batu dan zaman logam. So zaman batu ada 3 tahap, iaitu Paleolitik, Mesolitik dan Neolitik. Zaman logam ada 2, gangsa dan besi. Zaman sejarah bermulanya dari zaman tamadun, ya. Okey, so manusia mencipta sistem tulisan dengan menggunakan abstrak simbol bagi mewakili pelbagai idea, Jadi sistem tulisan digunakan untuk menyimpan rekod
dan perkara-perkara penting berkaitan masyarakat dan diri dan dirilah. Okey, jadi tulisan pertama kita tengok di situ menggunakan simbol gambar atau sistem piktograf. Piktograf P-I-K-T-O-G-R-A-F Okey. Dan yang ke-8, sekarang kita masuk ciri yang ke-8, agama dan kepercayaan. Masyarakat tamadun awal mempercayai banyak Tuhan seperti Tuhan matahari, Tuhan bulan, Tuhan sungai dan Tuhan ibu. Jadi upacara keagamaan diuruskan oleh institusi keagamaan. Jadi kalau kita tengok di sini, tempat ibadat yang besar dibina sebagai tanda penghormatan kepada Tuhan. Okey, sekarang kita masuk ciri yang terakhir yang ke-9, kesenian dan kesusastraan. Okey, masyarakat tamadun awal berjaya menghasilkan seni bina dan hasil sastra yang mengagumkan. Para artisan menggunakan gaya dan teknik yang dapat mencerminkan budaya tamadun masing-masing. Jadi mereka menghasilkan ciptaan berupa patung dan lukisan lukisan Tuhan, dewa, pahlawan dan pemerintah. Jadi begitulah ciri-ciri tamadun awal dunia. Kita dah lihat ada 9 ciri-ciri tamadun awal dunia. Okey, kita ulang balik apa kata kunci kita tadi. Pelajar-pelajar, Pak Pandey pergi beli spot toto, pulang kena tag OS. Okey. Jadi kesimpulan atau rumusan yang kita boleh buat ialah walaupun pada zaman dahulu tak ada sistem yang canggih seperti hari ini, tak ada LRT, tak ada MRT, tak ada komputer macam hari ini, tapi mereka tetap berusaha gigih untuk membangunkan negara mereka menjadi sebuah empire yang kuat dan disegani oleh negara-negara pada masa itu. Jadi kita sebagai pelajar, kita perlu tanam azam. Biar kita susah hari ini, kita senang ke kemudian hari. Okey, jadi pada akhir topik ini, cikgu tinggalkan latihan uji minda untuk kamu. 1 soalan esei. Jelaskan ciri-ciri tamadun awal dunia. 8 markah. Okey. Bye. Assalamualaikum. Selamat beristirahat. Stay home, stay safe. Dan bagi yang Muslim, selamat berpuasa. Bye.